Stesen berita bisnes anda, ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Baik, bersama-sama dengan saya Natasha Amy waktu ini kita dalam program Temu Bual at Radio bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ada Encik Zulkarnain Muhammad Yassin yang merupakan Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Dan kita nak bawakan topik tentang budayakan penggunaan media sosial secara berhemah. Kan telah bertahun-tahun lamanya penggunaan media sosial ini. Namun dilihat sehingga ke saat ini juga ada yang tidak bertanggungjawab tetap juga menggunakan laman media sosial ini secara tidak berhemah. Jadi kalau kita tengok internet merupakan salah satu daripada keperluan harian dalam kehidupan setiap individu dan akses internet yang mudah didapati di mana-mana di samping penggunaan telefon pintar membuatkan masyarakat kini sentiasa mendapat maklumat atau berita-berita semasa hanya di hujung jari. Tetapi tidak dinafikan juga ada yang menggunakan laman media sosial ini kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi kita nak tahulah situasinya dengan lebih lanjut bagaimana. Kita perkenalkan tetamu kita Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Assalamualaikum Encik Zul. Waalaikumsalam Natasha dan juga pendengar Bernama Radio pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Baik, pertama sekali bila cerita tentang media sosial, kita nak bertanyakan kepada Encik Zul tentang salah guna akaun media sosial ini. Sekarang ni banyaklah kan cerita-cerita makau scam ataupun fake account, akaun palsu ini kan. Tengok kadang-kadang kalau dia letak muka-muka yang kita lihat tak berapa nak kenal tu, tak apa, ini ambil gambar orang yang kita kenal juga untuk dijadikan akaun palsu. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti yang pertama sekali akaun media sosial tersebut adalah akaun palsu, Cik Zul? Okey, terima kasih Natasha. Bila bercakap tentang akaun palsu dan penyalahgunaan media sosial ni, memanglah amat sukar untuk kita kenal pasti siapa pemilik akaun tersebut Sebab itulah apabila kita melayari internet dan apabila kita menggunakan media sosial sebagai platform berhubung dan juga sekarang ini juga menjalankan perniagaan dan sebagainya, amat penting kita mengetahui apakah ciri-ciri akaun palsu. Bagaimana nak kenal pasti? Secara amnya ada 3 perkara yang utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah profil akaun itu sendiri. Apabila kita menyebut tentang profil akaun, biasanya akaun palsu ni dia dibuat dalam tempoh masa yang dekat. Singkat ataupun baru sahaja diwujudkan. Tertakluk kepada ataupun bergantung kepada keperluan ataupun motif kenapa sesuatu akaun palsu itu diwujudkan. Itu satu. Kita kena lihat dah berapa lama akaun itu berada di media sosial. Yang kedua adalah kita melihat dari segi profilnya. Kadang-kadang profil tu dia tak selari dengan apa yang dipostkan dalam social media tersebut. Sebagai contoh, dia pencinta alam, menggambarkan keindahan alam sekitar profile picture dia ataupun deskripsi akaun tersebut. Tetapi posting-posting yang dikeluarkan tidak selari langsung dengan deskripsi akaun dia ataupun gambar profil dia. Dia pencinta alam sekitar tetapi posting dia banyak memaki hamun dan juga menyampaikan berita-berita yang tidak ada kena-mengena langsung dengan alam sekitar. Itu jadi itu dia macam confused karakter. Jadi itu satu lagi perkara yang perlu kita perhatikan. Dan seterusnya adalah maklumat peribadi yang disampaikan itu tidak selari. Maklumat peribadi dikatakan bahawa sama ada tidak menggambarkan dia apa yang digambarkan dalam profile picture tersebut. Jadi ini adalah antara ciri-ciri yang pertama. Dari segi kita lihat akaun tersebut ataupun profile akaun. Yang kedua adalah cara pengendalian akaun tersebut. Cara pengendalian yang saya maksudkan di sini adalah posting dia banyak like cerita-cerita orang
Tapi posting sendiri tak ada. Baik. Tak ada. Ataupun posting je menjurus kepada satu perkara sahaja. Tapi kalau kita lihat pengguna yang normal ataupun yang biasa, kita sekali kita berbicara tentang masakan, sekali-sekala kita bercakap tentang percutian dan memang menggambarkan individu ataupun personality sebenar. Tetapi akaun palsu ni dia satu arah sahaja. Baik. Dia pelik lah Dia pelik. Dia pelik. Dia tak ada dunia itu sahaja. Baik. Jadi itu salah satu perkara-perkara yang perlu kita perhatiin dari segi cara pengendalian akaun tersebut. Yang ketiga adalah posting yang dibuat. Posting yang dibuat dalam mengikut sesuatu ataupun motif yang mereka ingin lakukan atau sampaikan. Contohnya adalah mereka hanya mengkritik sahaja. Yang pertama. Yang kedua, atau mereka menggambarkan sesuatu isu dan juga menggambarkan teori-teori yang bersifat konspirasi. Jadi kalau kita lihat kandungan yang mereka paparkan itu sungguh mengelirukan, dan dalam banyak keadaan dan tertumpu kepada satu isu. Dan juga mereka ni posting yang dibuat kadang-kadang dia tenggelam timbul. Tenggelam timbul maknanya kalau tak ada apa-apa yang menarik, dia tak buat apa-apa. Dia senyap je. Tetapi apabila ada isu yang ingin dimainkan oleh mereka akan timbul dan begitu aktif. Dan saya juga sebut tentang bahawa salah satu lagi ciri yang kita perlu perhatikan adalah dia ni ataupun pemilik akaun ini, dia tidak seperti manusia. Okey, sebab saya kata ada dua dalam kita bercakap tentang akaun palsu ni, ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama adalah orang sebenar yang mencipta akaun palsu. Dia jadi admin. Tapi guna profile fake dan sebagainya. Baik. Yang kedua adalah bots. Bots ni mesin lah ataupun robot lah, senang cerita. Autobot ni ada dua juga. Ada satu Autobot yang belakang dia human. Dia mix lah human dan robot. Satu lagi yang memang betul-betul robot. 100% robot. Jadi ini juga yang kita perhatikan bahawa dia apabila bots ni dia tak tidur malam, dia 24 jam bekerja lah. Hidup saja. Ada je. Jadi itu satu lagi perkara yang kita perlu perhatikan lah. Tapi kita nak semak, mungkin kita tidak ada kemampuan di situ, tetapi apabila kita menerima friend request dan sebagainya, itu adalah pelindung utama kita. Ada sahaja orang yang nak berkawan dengan kita, sebelum kita terima, kita perlu berhati-hati, jangan terpedaya dengan akaun-akaun palsu ini. Baik. Itu dia antara tip yang dikongsikan oleh Encik Zul, macam mana nak kenal pasti akaun palsu ataupun fake account. Memang saya rasa yang poin yang pertama yang Encik Zul kongsikan tu, kita sebenarnya dah boleh nampak dah akaun tu palsu ataupun tak kan? Betul, sebab dia betul. di-create ataupun dicipta akaun tu dalam masa yang singkat. Betul. Jadi mungkin posting dia baru 1-2 je. Betul. Pelik pula kan? Betul. Sekarang ni dah tak ramai orang yang baru-baru nak berjinak dengan media sosial. Memang dah otai lah kata kan. Betul kan? Kalau baby pun mak ayah dia dah siap betul. Okey, baik, itu dia tentang fake account kan. Dan kita nak tahu juga kenapa wujudnya kan akaun-akaun palsu ini kan. Apa sebenarnya motif mereka? Kita tahulah salah satunya adalah nak mewujudkan aktiviti penipuan kan ya, pada pengguna-pengguna yang lain, atau mungkin ada juga orang kata objektif lain yang dirasakan oleh pencipta akaun palsu ni untuk dilakukan di laman media sosial ni. Okey. Sebagai gambaran lah ya, apabila kita bercakap tentang internet dan social media, internet ini mengupayakan kebebasan ataupun mendemokrasikan maklumat.
Dan internet juga mengupayakan kita menjadi sesiapa sahaja yang ingin kita hendak, ataupun sesiapa sahaja yang kita mahu diri kita, ataupun kalau ada sisi gelap kita, katalah sisi gelap kita, di dunia nyata kita tak boleh tampilkan sisi gelap kita. Baik. Tetapi di internet boleh mengupayakan sisi gelap kita tanpa dikesan, ataupun mudah untuk kita tidak supaya orang tidak kenal kita. Jadi itu kita panggil anonymity. Jadi sisi gelap, ada sisi gelap yang kita di dunia nyata memang orang tak nampak. Tak boleh nak expose. Tak boleh nak expose. Tetapi melalui internet kita tak expose diri kita. Baik. Tetapi sisi gelap kita boleh aktiviti sisi gelap kita boleh dijalankan di media sosial, ataupun platform internet. Jadi itu kita lihat anonymity ini menjadi satu tarikan kepada pengguna-pengguna social media, dan juga menjadi salah satu motif. Jadi apabila saya bercakap tentang sisi gelap itu, adalah beberapa perkara. Tasha telah maklumkan tadi tentang penipuan. Penipuan ni macam-macam lah. Love scam, Macau scam, pinjaman tidak wujud dan sebagainya. Itu jadi kita satu aspek penipuan. Yang kedua juga berkaitan dengan fake account yang menggunakan individu, profil individu tertentu ataupun institusi tertentu. Jadi apabila kita bercakap tentang dua perkara ini, satu adalah supaya mungkin satu aspek motifnya adalah keuangan. Baik. Dalam pemasaran internet ataupun media sosial ini, kita akan dapati bahawa satu terma yang selalu kita gunakan adalah social influencer. Jadi sebagai contoh, adanya petikan nama orang-orang yang popular. Sebagai contoh, Tan Sri Nur Hisham, KP Kesihatan. Jadi adalah nasihat-nasihat kesihatan, dia petik sahaja nama Tan Sri. Jadi mungkin supaya keyakinan orang kepada posting yang dibuat ataupun nasihat yang diberikan. Jadi bagi credibility kepada yang mereka paparkan. Apa tujuan sebenarnya? Satu, mungkin satu aspek adalah keuangan. Baik. Kerana lebih ramai orang likes ataupun followers, di situ mereka akan dapat dan ada menarik pengiklan untuk mengiklan dalam akaun mereka. Jadi itu mereka dapat side income. Jadi itu satu, dia buat sesuatu yang palsu, petik nama orang untuk tujuan keuangan. Itu satu. Yang kedua adalah selain daripada itu, kita dapati bahawa selain daripada tujuan keuangan, ia juga bertujuan untuk memecah belahkan ataupun membangkitkan keraguan terhadap sama ada institusi ataupun individu. Jadi kita lihat di sini bahawa motif boleh melibatkan keuangan, sama ada dalam bentuk penipuan ataupun yang kedua dari segi mendapat imbuhan daripada pengiklanan. Dan juga sekarang ni kita dapati bahawa apabila melibatkan perniagaan, tentulah orang yang menjalankan perniagaan perlu menunjukkan mereka ataupun barang produk mereka banyak mendapat likes ataupun pengikut. Orang lagi yakin. Orang lagi yakin. Jadi
Itu juga satu sumber. Sekarang ini followers ni boleh dijual. Jadi numbers of followers tu boleh dijual. Jadi itu juga satu lagi perkara yang kita lihat dilakukan ataupun apa yang berlaku dalam social media ini. Jadi motifnya pelbagai, tapi apa yang lebih membimbangkan adalah berita-berita palsu yang dibuat oleh pemilik akaun palsu ini untuk mengugat keyakinan masyarakat ataupun pengguna media sosial terhadap institusi ataupun terhadap perkara-perkara inisiatif yang dijalankan sama ada kerajaan ataupun sesuatu badan ataupun sesuatu institusi. Jadi ini yang kita rasakan kebimbangan kita apabila keyakinan kepada institusi, keyakinan kepada inisiatif yang dijalankan ini akan boleh memecah belahkan masyarakat. Satu, menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Yang kedua adalah mungkin dilihat dari segi perspektif memecah belahkan agama dan bangsa. Jadi ini sesuatu yang bahaya kepada masyarakat secara umumnya. Okey, baik. Banyak impak-impak yang kalau kita lihat ni sebahagian daripada impak lah tadi. Sebahagian sahaja. Objektif mereka, jadi impaknya jadi begitu. Kan ya, daripada mereka yang tidak bertanggungjawab ni lah dalam mencipta akaun-akaun palsu ini. Tapi bila cerita tentang impak kesannya, Cik Zul, kan bagaimana dengan kewujudan akaun-akaun palsu ni? Kalau di Malaysia sendiri, sejauh manakah kesan daripada wujudnya akaun-akaun palsu? Okey. Kita melihat ada dua perkara. Ada yang positif, ada yang kita berpuas hati. Walaupun dia akaun palsu? Bukan. Ada dua, bila bercakap tentang perkara ni, ada dua perkara. Yang pertama adalah berita palsu dan akaun palsu. Okay. Walaupun dia interrelated, dia berkaitan. Berkaitan dengan berita palsu ni, kesedaran masyarakat pada masa ini menurut pandangan kami adalah sangat tinggi. Ini berdasarkan kepada layaran yang dibuat oleh pihak layaran yang dibuat kepada portal sebenarnya.my. Sebenarnya.my adalah portal setempat yang memaparkan berita-berita palsu berkaitan dengan semua isu yang melibatkan sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Jadi apabila berlakunya COVID-19, kita dapati peningkatan mendadak layaran kepada portal sebenarnya .my ini kerana kita dapati masyarakat ingin mendapatkan maklumat yang tepat ataupun menyemak sesuatu berita itu sebelum mereka menyebarkan. Jadi dari satu aspek, kesedaran tentang berita palsu itu tinggi, dan mereka juga telah saya dapati bahawa masyarakat juga telah secara terbuka berkongsi maklumat dengan pihak MCMC melalui menyalurkan berita-berita yang mereka terima, disalurkan kepada sebenarnya.my untuk kami semak. Jadi ini dari segi satu, berkaitan dengan berita palsu ini, masyarakat, kesedaran masyarakat sangat tinggi. Jadi kita dapati di situ. Tetapi apa yang belum kita berpuas hati adalah, dan inilah tajuk topik kita pada pagi ini, kesedaran tentang akaun palsu. Dari segi aspek mereka ini menjadi mangsa penipuan. Tetap juga berlaku, tetap juga berlaku. Di sini kita masih bimbang kerana setiap hari kita lihat ramai yang masyarakat kita, rakyat kita yang ditipu menjadi mangsa penipuan, sama ada Macau scam ataupun love scam ataupun apa-apa senang juga bentuk senang skim pelaburan yang tak wujud. Jadi ini adalah yang kita rasakan bahawa sesuatu yang perlu dipertingkatkan, kefahaman tentang
akaun palsu dan kepalsuan di social media ini, terutamanya yang melibatkan kerugian jutaan ringgit. Ada hasil daripada penipuan yang menggunakan platform media sosial. Baik, itu dia ya. Kita bersama-sama Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia di MCMC, dan bercerita ya tentang budayakan penggunaan media sosial secara berhemah, di mana kita lihat walaupun banyak sebenarnya ya yang dikuatkuasakan tentang penggunaan platform media sosial ini, tapi tetap juga ada mangsa-mangsa penipuan. Okey. Pertama sekali kita nak tahu apa tindakan MCMC sendiri dalam menangani mereka yang tidak bertanggungjawab ya mewujudkan akaun-akaun palsu ini. Apa mungkin tindakan yang diambil kepada mereka? Puas hati tak mangsa ni kan bila buat laporan tu, macam dia puas hati tak dengan tindakan yang diberikan kepada si pesalah itu tadi, ataupun bagaimana Cik Zul? Okey, dalam berkaitan dengan tindakan yang diambil, kita lihat bahawa penyalahgunaan media sosial ini banyak aspek-aspek perundangan yang lain yang mungkin tidak tertakluk di bawah bidang kuasa MCMC. MCMC secara amnya menguatkuasakan perkara-perkara yang diperuntukkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, iaitu apa-apa juga bentuk kandungan yang bersifat jelik, sumbang, palsu, mengancam. Itu adalah skop. Tetapi apabila bercakap dengan judi atas talian, penipuan dan sebagainya, itu terletak di bawah bidang kuasa PDRM ataupun undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah yang ditetapkan, yang diperuntukkan di bawah kanun keseksaan. Namun begitu, kita dengan pihak polis menjalinkan kerjasama dalam aspek mengenal pasti pesalah-pesalah. Jadi bantuan teknikal kami berikan kepada pihak polis, dan selain daripada itu juga kita mengambil pendekatan mencegah. Okey, sebagai contoh, setakat sehingga kini kita telah menurunkan menyekat 5,329 akaun palsu. Okey, satu. Dan kita juga telah menyekat panggilan scam sebanyak 1 juta lebih panggilan scam telah disekat oleh pihak penyedia perkhidmatan telco. Dan kita juga telah membatalkan pendaftaran prabaya. Prabaya palsu, dia menggunakan identiti palsu untuk mendapatkan perkhidmatan telekomunikasi. Jadi ini juga dalam lebih kurang 500,000 telah kita batalkan talian telefon mereka. Jadi ini adalah pencegahan, langkah-langkah pencegahan yang kita telah buat. Dan untuk itu sebab itu saya katakan bahawa di peringkat penguatkuasa dan juga peringkat pengawal selia, secara teknikal kita boleh melakukan yang terbaik untuk mencegah rakyat daripada jadi mangsa penipuan. Tetapi akhirnya kefahaman masyarakat tentang penipuan dalam talian ini harus dipertingkatkan. Kerana apa yang kita dapati adalah penipu ni, scammers ni, dia bermain dengan emosi. Jadi di peringkat pengawal selia, kita tak ada pula alang nak menghalang emosi tu. Jadi emosi tu terletak kepada individu sendiri. Jadi ini yang kita katakan perlu rakyat itu sendiri
mengawal emosi mereka. Ada kesedaran ya, Cik Ada Zul, kesedaran. Baik, dan kita kalau lihat Cik Zul, saya selalulah kata macam mana ya kita boleh tertipu. Sebab kalau kita lihat mangsa tertipu nilainya tu, ya Allah, puluh-puluh ribu ringgit, ratus-ratus ribu ringgit. Kita berkata, betul ke wujudnya situasi pukau ni? Saya rasa itulah yang relate tentang emosi tu tadi ya. Betul. Oh, pandai dia mengayat sehingga berjaya. Betul. Ini bila kita bercakap dengan bercakap tentang emosi ya. Kita lihat bahawa kita ni manusia. Manusia pun ada kelemahan. Tetapi apa yang sering daripada analisa kita, kita dalam banyak keadaan mangsa disajikan ataupun dimomokkan dengan perasaan takut. Satu. Yang kedua, tamak. Ini sifat semula jadi manusia ni. Sifat semula jadi manusia. Ya. Yang ketiga, taksub. Jadi yang pertama dan kedua iaitu takut dan tamak itu itu adalah permainan emosi supaya kita seolah-olah akan hilang kewarasan kita. Itu yang dia kata macam kena pukau. Sebab kita dah takut, kita dah tak ingat apa. Bila orang takut, macam-macam yang boleh dilakukan. Ketakutan itu juga boleh menyebabkan orang membunuh diri sebagai contoh. Ataupun menghilangkan diri, ataupun tekanan emosi dalam keadaan kemurungan, nak bersendirian. Jadi ini mereka faham emosi ni. Dan permainan inilah yang menyebabkan apabila disuruh saja ataupun diminta maklumat, mereka akan bagi. Sebagai contoh, mungkin mereka ada satu maklumat sahaja. Tetapi sebagai contoh dikatakan pihak bank negara akan membekukan akaun puan ataupun tuan kerana terlibat dengan dadah, ataupun terlibat dengan penggubalan wang haram. Kita dah panik. Kita dah panik lah. So berapa banyak lagi akaun ada? Oh, saya ada. Bagi tahu semua. Daripada 1, 2, 3, 5. Habis semua akaun. Habis semua akaun. Jadi ataupun dia kata duit gratuity pension simpan dekat mana. Jadi semua bagi tahu. Jadi lebih banyak diketahui dan mereka mengumpulkan maklumat ini dan memberi arahan seterusnya dan diberi amaran supaya jangan bagi tahu orang lain. Kenapa? Kalau kita bagi tahu orang lain mungkin boleh menasihatkan kita bahawa ini scam. Jadi dalam minda separuh sedar kita ikut sahajalah, mangsa ikut sahaja. Jadi ini sebenarnya yang berlaku. Sebab itu kita katakan bahawa permainan emosi ini kita kena kawal. Jangan takut dan jangan tamak. Memanglah kita cakap senang, tetapi bagi mereka yang mengalami, inilah yang kita boleh lakukan supaya masyarakat sedar tentang apakah prosedur hak mereka, prosedur penguatkuasa dalam menguatkuasakan undang-undang. Sebagai contoh pembekuan akaun. Apa prosedur yang bank negara ataupun pihak polis perlu jalankan sebelum pembekuan satu akaun itu. Tapi kalau kita mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut, kita boleh buat laporan ataupun kita tahu ini tak betul, bank negara takkan buat macam ni. EPF takkan ada skema secara logiknya. Jadi sebab dalam minda kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Jadi ini yang kita katakan bahawa ini yang pihak kami masih rasa belum berpuas hati dengan tahap kesedaran masyarakat tentang tata cara bagaimana penguatkuasa menguatkuasakan undang-undang. Sebab ini yang mereka ambil ataupun penjenayah exploit, ambil kesempatan terhadap kekurangan kemahiran masyarakat dalam memahami prosedur-prosedur
penguatkuasaan. Okey, baik. Itu dia berkaitan dengan kita sendiri ni, pengguna akaun ni jangan cepat terpedaya. Kena macam celik sikit minda tu. Macam aku hampir ditipu ni. Betul. Okey, dan baru-baru ini kan tular cerita tentang Macau scam kan. Macam-macam lah kalau kita tengok headline dekat laporan media sendiri pun bos kena tangkap dah lah dan sebagainya. Contohnya Cik Zul kan. Dan dalam masa yang sama dikatakan orang kata kawan-kawan daripada mereka-mereka yang terlibat ini dilihat masih lagi kelihatan bermewah-mewah di laman media sosial dan sebagainya kan. Lepas tu dianggap pula mereka ni boleh terlepas begitu sahaja ke? Mungkin ada sedikit pandangan daripada Encik Zul sendiri. Okey, apabila kita bercakap tentang perundangan, itulah cabaran yang kita hadapi. Mungkin masyarakat melihat itu saya katakan tadi, satu salah satu perkara yang ingin dibangkitkan ataupun motifnya adalah ketidakpercayaan kepada institusi. Okey, sebab itu dalam proses perundangan sesuatu tindakan itu harus mengikuti lunas undang-undang. Dan dalam perkara ini mungkinlah dalam dia dibebaskan dari tempoh reman. Sebab itu dia mungkin dibebaskan. Tetapi ada juga perkara-perkara, tetapi apabila mereka membuat ataupun masyarakat di luar membuat spekulasi sendiri ataupun menggambarkan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa seolah-olah tidak ada mereka ini kebal. Jadi ini satu aspek yang perlu kita lihat. Tapi mungkin dari segi mereka ini ataupun penyokong-penyokong Tegar ni, mereka masih merasakan bahawa ada ruang lagi untuk memangsakan orang. Jadi ini tak ada apa-apa. Jadi dia menunjukkan ini supaya confident level tu ini bukan grup saya. Grup lain dia memang tak melanggar, tak ada kaitan. Jadi ini yang kita harus peka. Jadi maksudnya kita yang kena lebih bijak. Kita sebagai pengguna ni, betul, kita yang lebih bijak sebenarnya untuk menilai kan, sama ada mereka ni adalah pesalah yang menggunakan akaun-akaun palsu ataupun sebaliknya, Macau scam dan sebagainya. Baik, kita tak punya masa yang panjang sebenarnya. Menarik sebenarnya. Kan dia kalau nak berceritakan tentang akaun palsu kan, lepas tu belum lagi fake news. Saya rasa Cik Zul kena datang lagi lah Cik Zul. Kan nak cerita boleh saja, fake boleh, news pula bagaimana insyaAllah. kan macam cerita ni semalam lain, dia kejap ni jadi lain pula. Cepat betul. Netizen Cik Zul, dia memang sebab tu dia kalau dia kaji, dia ni kawan siapa culai dia adik-beradik dengan siapa, semua tahu. Okey, tapi apa pesanan mewakili Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sendiri, pesanan kepada pendengar-pendengar kita kan, masyarakat Malaysia sendiri, untuk sentiasa cakna supaya tidak menjadi di mangsa penipuan media sosial ni? Pesanan saya adalah kita menghadapi COVID-19 dan kita selalu dipesankan supaya kita jaga kita. Okey. Apabila kita jaga kita, maknanya tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita sendiri. Tanggungjawab yang pertama adalah melindungi diri kita. Fahami tentang elemen-elemen negatif dalam social media ini. Jangan mudah terpengaruh. Itu yang paling penting. Semak di sini adalah semak sama ada prosedur ni betul ataupun tidak. Semak sama ada akaun ini akaun palsu ataupun tidak. Dan kita ada sumber-sumber yang sahih. Rujuklah sumber-sumber yang sahih. Dan satu lagi, walaupun sumber-sumber yang sahih, kita harus ingat diorang ni ataupun siapa-siapa sahaja, sebagai contoh, dia akan suka, masyarakat kita ni ataupun siapa-siapa saja, dia suka petik nama. Selamatkan diri, petik nama orang lain. Petik nama orang lain. Cakap
macam saya cakap tadi, Tan Sri KP Kesihatan, ataupun petik nama MKN, petik nama siapa-siapa yang berpengaruh, artis sebagai contoh yang berpengaruh. Tetapi kita lihat bagi penyedia platform kita ada dinyatakan bahawa kita boleh check sama ada akaun itu betul individu berpengaruh tersebut ataupun akaun yang diciptakan oleh orang lain. Biasanya akaun official akan ada tandakan blue tick. Jadi ada blue tick tu kita yakin. Tapi kalau tak ada blue tick, kemungkinan besar ia adalah akaun palsu yang ingin leverage ataupun memetik nama supaya mendapat akaun dia tu mendapat credibility ataupun keyakinan. Jadi pesanan saya adalah sentiasa berhati-hati. Jangan kita mudah terpengaruh ataupun taksub terhadap sesuatu yang dinyatakan oleh individu ataupun kumpulan yang kita tidak kenal pasti apakah motif sebenar mereka di sebalik posting-posting yang mereka paparkan di media sosial mereka. Baik, jadi itu dia pesanan Encik Zul kepada semua pendengar-pendengar kita. Dan seorang pendengar kita di Facebook, dia kata Hairuniza penjelasan yang bagus dan jelas. Terima kasih. Okey, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kerana bersama-sama dengan kami dalam program Temu Bual at Radio pada waktu ini. Terima kasih Encik Zul kerana bersama dengan kami. Terima kasih Tasha dan Bernama Radio jemput saya. Ya, nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.